Okay guys, tamatlah sudah game Malaysia menentang Bahrain. Untuk game yang kedua dalam grup ni, untuk pusingan kelayakan Piala Asia. Guys, dengan result 2-1, aku rasa ramai fans Malaysia sangat kecewa malam ni. Kita tewas 2-1 dengan silly mistake. 2 gol silly mistake lah aku anggap benda tu. Pada awalnya bila line up dikeluarkan, aku tak ada masalah. Aku cakap okay, ni mungkin approach Kim Panggun aku menganggap untuk mendapatkan 1 point sekurang-kurangnya. Main direct football, aku rasa first half tu 45 minit pertama aku rasa Bahrain tak boleh main. Diorang pun gugup dengan kehadiran 60,000 penonton. Dengan taktikal yang Kim Panggun buat ni, direct football, terus nak cari gol awal-awal tu kita tak ada peluang, kita tak dapat peluang, tak dapat jaring, tak terjemahkan gol tu. Okay, kalau kau tengok untuk first half, aku tak ada masalah dengan backline masa tu. Tengah pun Syamil dengan Nazmi Faiz, Sumareh. Aku pun maybe ramai yang terkejut kenapa Arif Aiman dan Miki tak dimainkan, sedangkan diorang beraksi baik untuk masa game pertama. Pandangan aku rasa mungkin Bahrain mempunyai fizikal sangat besar, sangat lebih kuat. Sebab tu diletakkan Sumareh dan Akia bermain. Itu kan Arif Aiman dengan Miki mungkin agak kecil, Akia maybe besar sikit dan menggunakan kepatasan. Okay, aku accept benda tu. Nampak 45 minit pertama tu menjadi. Okay, di bawah Kim Panggun ni 45 minit pertama aku rasa diorang continue masa first game dengan second game tak ada masalah, sama. Aku rasa walaupun tukar player, aku rasa okay, dengan high intensity tinggi, dengan high pressing, direct football diorang main, aku nampak okay, 45 minit kita ada chance, kita memang ada peluang untuk menjadikan gol. Aku rasa beberapa peluang juga kita terlepas. Cuma masa first half tu ramai orang maybe ramai marah sikit dekat Sumareh dengan decision making yang Sumareh buat tu. Aku rasa kalau Miki dengan Arif main, mungkin aku rasa at least 1 gol ataupun 2 gol kita dapat jaringkan masa first half tu. Cuma kalau kau perasan masa dekat stadium, Sumareh selalu tak track back, selalu tak pressing untuk menutup ruang kat belah kanan. Matthew Davies, Nazmi Faiz banyak marah Sumareh tak turun, tak tolong tutup ruang. Aku rasa sampai pergi stadium mungkin perasan benda itulah. Okay, untuk aku cerita bab midfield ni, masa Syamil tetap menjadi nombor 6 yang terbaik. Nazmi Faiz, aku rasa dia menunjukkan satu permainan yang sangat cantik dengan playmaker yang orang kata apa, untuk jadi playmaker untuk game malam ni. Banyak hantaran-hantaran yang dia cuba buat, cuma maybe masa first half tu tak menjadi. So ada beberapa peluang kita terlepas juga. Untuk backline aku rasa okay, ni pasal Dion Cole ni aku nak puji lah, sebab aku rasa semua yang lahir kat Malaysia, yang player-player Malaysia ni zaman-zaman diorang sekolah, aku rasa semua dah pernah bermain dengan padang yang becak macam tu aku rasa. So tak ada masalah. Tapi untuk Dion Cole aku memang respect gila. Aku tak sure lah dia dekat Belgium main tak padang macam tu, tapi dia mampu memberi persembahan yang terbaik dengan high intensity football. Dengan padang macam tu, international game, dia tetap beri 100% dengan menang tackling, menang untuk bola tinggi. Ramai kata kenapa meletakkan junior. Okay, untuk junior pula walaupun orang kata dia agak berat, aku pun pernah interview junior juga secara berdepan, secara online. Dia kata ramai menganggapkan dia dah habis, dia dah makin berat. Tapi dia kata untuk timing, untuk defender ni speed tu memang kena ada, tapi untuk timing, untuk tackle, aku rasa junior banyak bola menang bola tinggi di udara. Area 2 dia sangat baik. Aku rasa kalau junior tak ada, aku rasa Bahrain maybe dah menang banyak bola kot. So aku tak ada masalah dengan junior. Untuk first half kita bermain sangat cantik, cuma advantage kita Bahrain bermain macam tu dengan padang macam tu. Aku rasa diorang pun mungkin dah expect, mungkin tak expect. So kita tak menggunakan peluang first half tu. Sekurang-kurangnya aku rasa first half untuk 2 gol kita boleh dapat. Untuk cerita bab Darren Lock ni, aku rasa di era moden bawah Kim Panggun ni, aku rasa Darren Lock bukanlah striker yang untuk menjaringkan gol. Kalau kau tengok setiap bila tim Bahrain ataupun tim lawan pegang bola, Darren Lock yang akan mulakan pressing. Aku tak tahu lah, kalau untuk aku memang minat gila Darren Lock ni. Dia akan mulakan pressing, dia punya movement off ball ke on ball ke, dia memang terbaik. Awareness dia sangat terbaik. Dan bila Malaysia ni yang aku perasan di bawah Kim Panggun ni, dia tak memberi pihak lawan terlalu banyak ruang ataupun terlalu banyak masa untuk membuat passing. Malaysia akan tutup ruang tu. Bila Darren Lock pressing, pemain akan tolong pressing juga. Lepas Malaysia dapat jaringkan gol, Sumareh walaupun dia bermain agak kurang baik, tapi dia bisa jaringkan gol. Okay, untuk game gol Sumareh tu aku puji dia. Masa Jimmy dah crossing tu, Sumareh masuk dalam. Itu aku suka. Dia terus ada ruang, dia terus tag in dan masuk. Cuma aku agak terkejut. Ni aku rasa semua fans pun tertanya-tanya, bila Darren Lock dikeluarkan seawal minit 60, tak salah aku, kenapa masukkan Di Paula? Sebab
Untuk Bahrain lepas Malaysia gol, tiba-tiba aku pun tak perasan. Aku tengok kat stadium, aku pandang kiri kanan, Bahrain dah gol dah. Aku tak tahu sebab apa. Sebab aku rasa masa Sumare tengah Bahrain tengah injured, dia bangun tiba terus start, pop terus gol. Aku pun tak perasan, tak tahu gol. Cuma aku agak terkejut kenapa Di Paula dimasukkan seawal minit 60. Okey, aku tahu maybe approach ke panggung untuk menjadi, untuk orang kata apa, dapatkan 1 point. Okey, itu aku terima. Okey, dimasukkan Di Paula untuk menggunakan fizikal. Okey, aku pun okey, masa awalnya okey, aku terima. Tapi ya Allah, Di Paula, apa benda kau buat ni? Challenge bola udara tinggi kau tak lepas. Bila ada peluang Arif Aiman crossing, kau tak lari masuk dalam, kau berjogging. Pressing kau tak buat. Sebab tu bila Bahrain pegang bola, okey, untuk aku nak cerita pasal Di Paula banyak-banyak. Aku rasa korang pun faham. Kau tengok Di Paula mempunyai ketinggian aku rasa almost 185 cm. Bila Syafiq Ahmad masuk, Syafiq Ahmad lebih efektif daripada dia. Aku pun tak pasti dah. Aku rasa dah 2 game Syafiq Ahmad diletakkan sebagai wing kiri. Sebab aku rasa Syafiq Ahmad best position dia adalah sebagai seorang striker ataupun number 10. Tapi aku tak tahu kenapa dia letakkan sebagai wing kiri. Better kalau kau nak main fast game, kau masukkan Miki lah. Untuk Arif Aiman ni, aku agak terkejut. Mungkin selalu Arif Aiman bila dapat bola, dia akan dribble, dia akan bawa dulu, main tarik-tarik, baru dia crossing. Tapi untuk game malam tadi, bila dia dapat bola terus cross. Bila dapat bola terus cross. Aku rasa ni mungkin arahan daripada coach juga. Kalau kau cross pun Di Paula tak tanduk nak buat apa. Aku rasa semua orang tengok cara dia main. Aduh, aku mula masa pemilihan Di Paula tu, mungkin coach Kipanggun dia adalah orang kata apa, speciality yang dia nampak. Tapi untuk game malam ni, tolonglah lawan Bangladesh kau jangan turun Di Paula lagi lah. Kita memerlukan kemenangan. Aku faham mungkin Kipanggun membawa dia nak sebabkan fizikal. Tapi kalau fizikal pun kau tak boleh, baik aku rasa better kau bawa Mak Ayu ke Zafiz Ali ke Amri Yahya pun lebih baik lah. Aku rasa biar ada orang bermain untuk Malaysia lah. Rugi je aku rasa bagi IC kat Di Paula. Sorry Di Paula, aku terpaksa cakap ni. Okay, untuk Syafiq Ahmad aku rasa untuk fizikal mungkin dia kurang daripada Darren Lock. Tapi daripada segi movement, pressing, off ball, on ball ke, dia tetap sama macam Darren Lock. Cuma fizikal dia kurang. Di Paula tu aduh, dia boleh bawa bola ke depan. Sebab selalunya Darren Lock akan pressing. Aku sangat terkejut apa approach Kim Panggun membawa masuk Di Paula seawal minit 60. Itu memang aku rasa ramai menjadi highlight dan tanya orang ramai. Okey, untuk cerita bab bila Arif Aiman dibawa masuk, Syafiq Rahim dibawa masuk, aku okey, aku tak ada masalah. Cuma aku agak terkejut kenapa Azam Aziz tak bermain untuk game ni. Okey, aku faham Syafiq Rahim seorang playmaker juga. Bila Nazim Faiz dikeluarkan, Syafiq Rahim masuk. Syafiq Rahim pun agak off form untuk malam ni. Beberapa lambat pass, decision passing dia, decision making dia sangat terlepas. Ada satu peluang tu yang dia dah boleh crossing tapi Syafiq Rahim nak tolak ke tepi, terlepas. Kalau siapa perasan, Kipanggun dah marah kat tepi tu. Untuk bila kau dah ketinggalan, untuk mencari gol, Azam Aziz diperlukan untuk long pass macam ni sebenarnya. Pendapat aku lah, Azam Aziz diperlukan. Ramai yang tanya kenapa kesilapan Farizal tu. Aduh, first kita bukan nak salahkan mana-mana pemain. Okey, masa first bila bola tu dikeluarkan, aku rasa Farizal masa tu nak tangkap bola tu, tapi Junior clear bola tu. Mungkin tak ada apa communication lah time tu. Okey, bila once bola tu dah cross, aku mula agak sangsi kenapa Farizal nak pergi tangkap bola tu sedangkan dah ada defender depan dia. Ataupun paling kurang pun Farizal boleh tumbuk bola tu keluar. Okey, bila once dia tangkap tak lepas, kenapa kau nak kena tackle macam tu? Aku rasa aduh, aku tak salahkan Farizal tapi dalam bola sepak, inilah dia bola sepak. Once kau save pun banyak mana pun, once kau buat mistake, orang akan ingat sampai bila. Itu bola tu memang penalty lah. Aku tak nafikan, memang once bola tolak ke tepi, kalau aku player Bahrain pun aku dah langgar, aku dive lah. Farizal selalu aku rasa ada satu gambar yang dia masa lawan Bahrain tahun 2019 ke 2020 pun dia buat mistake yang sama. Lepaskan penalty, masa tu kita pun kalah 2-0 tak silap aku. Untuk overall game, dia macam ni, dia berpuas hati dan kecewa. Game ni sepatutnya kita menang. Dengan kelebihan dengan padang macam tu, aku rasa play Malaysia dah selalu main, kecuali Diongkul. Dengan peluang yang kita ada, aku rasa lebih daripada Bahrain. Expected goal lebih daripada Bahrain. Tapi macam mana bola sepak itu bulat, kita tewas 2-1. Jangan risau guys, kita masih ada harapan lagi untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia nanti. Cuma kita kena menang besar dengan Bangladesh dan mengharapkan juga
Turkmenistan mampu mengejutkan Bahrain. So sebab kita kena tunggu game-game lain juga. Game Indo masa aku rekod ni, Indonesia pun tak bermain lagi. So kita tengok macam mana. Aku pun tak mampu nak komen banyak. Aku pun bukan pakar taktikal. Ini hanyalah pandangan dan pendapat peribadi aku je. Aku rasa di bawah era Kim Panggun ni, untuk masa lawan Turkmen first half dan lawan Bahrain first half, kita memang, aku rasa memang memang terbaik. Cuma maybe dengan high intensity, dengan aku tak apa, fast football ni mungkin memenatkan player Malaysia. Aku player Malaysia maybe kurang daripada stamina benda tu. Tapi di era Kim Panggun ni aku rasa satu perubahan yang besar yang ada. Pressing makin laju, untuk decision making, untuk fast forward bola ke depan tu makin laju. Dan aku masih optimis dengan Kim Panggun, masih percaya dengan Kim Panggun. Cuma malam ni decision making dia menguasai di pola tu. Aku rasa bukan aku je, aku rasa seluruh rakyat Malaysia tertanya-tanya apa faktor yang kau cuba buat ni. Untuk game lawan Bangladesh ni, game ni agak suka sebenarnya. Bangladesh bukan tim basahan macam dulu. Diorang kalah dengan Turkmen pun 2-1, dengan Bahrain pun 2-0. So aku harap kita masih berpeluang lagi, masih ada harapan. Aku harap Kim Panggun study betul-betul untuk game lawan Bangladesh ni. Sebab Bangladesh bermain dengan sangat defensif, yang sangat disiplin, yang sangat bagus. Kau kena tengok game-game Bangladesh sebenarnya. Terima kasih untuk semua fans-fans Malaysia yang hadir. Dekat 60,000 orang hari ni, 2 kali ganda masa hari tu. So untuk game yang terakhir ni, aku harap turun lagi semua fans-fans Malaysia, terus beri sokongan pada Harimau Melaya. Kita masih ada peluang untuk layak secara merit ke Piala Asia sejak, aku rasa, betulkan aku kalau aku salah, 1980. Lah kita layak pun sebagai tuan rumah masa tahun 2007. Itu pun kena belasah jadi pasukan belasahan lah. So terima kasih untuk semua yang hadir. InsyaAllah kalau berkesempatan, kita akan review untuk game yang terakhir tentang Bangladesh. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa follow semua social media kami. Tekan button subscribe, tekan button lonceng supaya kau tak terlepas konten-konten yang menarik disediakan untuk anda semua. Dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.